warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi sekali untuk kali ini bersama Cikgu Haslina. Okey, untuk topik hari ini saya bawakan tajuk tata bahasa iaitu kata kerja. Baik, hari ini cikgu nak kongsikan sikit kata kerja, ya, kata tata bahasa bawah tajuk kata kerja. Dua iaitu kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Okey, apakah beza kedua-dua kata kerja ni? Kita lihat nanti, ya. Lihat kata kerja tak transitif dulu, ya. Okey, kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda yang lain. Benda yang kena oleh pembuatan itu dipanggil penyambut ataupun kita panggil dia sebagai objek. Okey, ayat ini mestilah ada penyambutnya. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan me. Sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan. Contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki dan juga mempersilakan. Okey. Baik, tadi cikgu dah terangkan tentang kata kerja mesti disertai oleh objek, kan? Iaitu objek yang cikgu masukkan itu adalah kata nama. Okey, cikgu bagi satu contoh ayat. Contohnya, Malik mendengar radio. Okey, untuk kata kerja transitif dalam ayat itu adalah perkataan mendengar. Manakala untuk objek pula iaitu radio. Selain daripada ayat yang tadi, kita ada ayat contoh lain lah. Ada imbuhan-imbuhan lain yang boleh dikaitkan dengan kata kerja transitif. Contohnya, kata kerja transitif ini menggunakan imbuhan men, men-i, menkan, memper, memperi dan juga memperkan. Nanti kita akan tengok satu-satu, ya. Contoh ayatnya di sini ada 4 jenis ayat. Kita akan pergi secara detail untuk setiap ayat. Kita akan tengok apakah kata kerja dan apakah objek dalam ayat-ayat ini. Baik, contoh ayat yang pertama adalah kucing itu menangkap seekor burung. Okey. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa kata kerja transitif di sini adalah menangkap. Ya, kucing itu adalah subjek dan manakala seekor burung pula adalah objek, iaitu kata nama. Jadi menangkap seekor burung ini adalah satu contoh gabungan di antara kata kerja transitif dan juga kata objek, ya, iaitu kata nama. Baik, menangkap seekor burung maksudnya ada kaitan di antara kedua-dua perkataan ini. Ayat yang kedua ni pula adalah pihak polis mempertemukan ibu itu dengan anaknya. Di sini pihak polis adalah subjek, juga kata nama. Mempertemukan ibu itu dengan anaknya. Satu perkataan di sini kita lihat adalah kata kerja transitif di sini adalah mempertemukan. Ibu itu adalah objek, ya, objek. Kita tengok yang seterusnya pula. Baik, dalam ayat yang ketiga ini pula adalah orang ramai diminta menjauhi kawasan itu. Baik, orang ramai adalah subjek. Menjauhi adalah kata kerja transitif. Manakala kawasan itu adalah objek, ya, juga kata nama.
Baik, contoh ayat yang keempat ini pula ialah orang kampung tidak harus membiarkan sampah merata-rata. Baik, orang kampung merujuk kepada subjek, ya, orang yang kena buat, ya. Okey, untuk membiarkan pula adalah kata kerja transitif, ya, dan objeknya pula adalah sampah, ya. Okey, orang kampung tidak harus membiarkan sampah merata-rata. Okey, sekarang ni kita buat sikit latihan untuk menunjukkan kefahaman murid-murid semua. Okey, sekarang tengok soalan yang pertama. Di sini ada dua pilihan. Ya, anak-anak dikendaki membulatkan jawapan yang betul. Berdasarkan gambar itu, ya, Datuk mengasah atau menganyam kapak itu sehingga tajam. Okey, apakah jawapannya, ya anak-anak? Okey, kalau pisau tentulah kita asahkan. Jadi perkataan yang sesuai di sini adalah mengasah. Okey, mengasah. Kita garis, ya. Oh, dia suruh bulat. Okey, kita bulat. Bulat bujur. Okey, bulat, ya. Okey, Datuk mengasah kapak itu sehingga tajam. Baik, untuk soalan yang kedua, ibu menjemur atau menjerang air dengan ceret elektrik. Okey, tentulah kalau kita air dengan ceret, tentulah kita menjerang air. Pandai anak-anak semua, ya. Okey, kita bulatkan jawapan. Tak bulat pun tak apalah. Janji kita bulat. Baik, untuk soalan yang ketiga, Mak Mira mengerat atau menghiris bawang besar itu nipis-nipis. Ya, bagaimana? Apakah jawapan dia? Ya, pandai. Tentulah menghiris. Kita bulatkan menghiris kat sini. Okey. Ayah. Tengok gambar ayah tu. Ayah sedang buat apa tu? Ya, ayah sedang buat apa? Menebas atau memetik lalang yang tumbuh di tepi rumah. Tengok ayah pegang parang. Tentulah ayah sedang menebas. Okey, kita bulatkan perkataan menebas. Okey. Baik, untuk soalan yang kelima pula, Pak Maniam, ya, menambat atau memegang lembunya pada sebatang pokok. Tengok gambar macam ada pokok, kan? Tentulah Pak Maniam itu menambat lembunya pada sebatang pokok. Okey, kita bulatkan perkataan menambat, ya. Okey. Untuk soalan yang keenam, ya, iaitu Meyin mengupas, mengutip sampah yang bertaburan di dalam kelas. Tentulah dia sedang mengutip sampah. Okey. Kita bulatkan perkataan mengutip. Pandai semua anak-anak, ya, menjawab soalan. Okey. Kita tengok kepada slide yang seterusnya. Kita dah belajar tentang kata kerja transitif. Sekarang kita lihat pula apakah kata kerja tak transitif. Okey, segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada dirinya, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu, ia tidak mempunyai penyambut. Dia dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek. Ada yang berbentuk asal, ada yang berimbuhan ber, men, ter, beran dan berkan. Baik, berikut adalah contoh-contoh ayat dalam kata kerja tak transitif. Baik, ya, kita akan kupas sekejap lagi satu persatu, ya.
contoh yang pertama ini ialah mereka berjalan pada cuti hari, pada hari cuti. Minta maaf. Mereka berjalan pada hari cuti. Okey, dalam ayat itu mereka yang saya hitamkan tu, mereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain. Jadi tidak memerlukan objek tetapi ada penyambut. Penyambutnya mestilah kata sendi, iaitu pada hari cuti. Baik, berikut adalah contoh yang lain pula, iaitu anjing itu tidur di atas kerusi. Okey, dalam ayat yang kedua ini, anjing, anjing, kita merujuk pada anjing melakukan perbuatan tidur. Dia tak buat apa, dia tidur je, ya. Jadi dia tidak memerlukan objek. Dan tetapi dia ada penyambut. Kalau kita kata anjing itu tidur pun dah cukup dah. Tapi kalau kita letak sikit penyambut seperti di atas kerusi, ayat itu akan lebih cantik. Baik, contoh yang seterusnya pula adalah hujan turun dengan lebat semalam. Hujan turun dengan lebatnya semalam. Okey, dalam ayat ketiga ini, hujan. Subjek kita adalah hujan. Hujan turun. Kalau kita kata dalam satu ayat itu hujan turun saja pun satu ayat itu sudah lengkap. Tapi kita letakkan sedikit penyambut, iaitu dengan lebatnya semalam. Okey, dengan lebatnya semalam itu adalah penyambut. Dia bukanlah objek. Nah, okey. Sekarang kita nak jawab soalan pula. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua, marilah kita jawab soalan, ya. Okey, di sini soalan ini meminta kita untuk bulatkan jawapan yang betul. Okey, mari kita baca soalan. Jalur gemilang berkibar atau bersinar dengan megahnya. Okey, bendera mestilah berkibar. So kita bulatkan perkataan berkibar. Berkibar. Okey. Untuk soalan yang kedua pula, pokok durian itu berdaun atau berbuah lebat? Mestilah berbuah lebat. Okey, tak bulat pun tak apalah, janji bulat. Okey, untuk soalan yang ketiga pula, Yiwan, ya, menarik atau menangis. Tengok gambar tu sedang dia buat apa? Dia menangis, ada air mata turun tu. Okey, tentulah dia menangis kerana disengat disengat tebuan, ya. Okey, tentulah dia sedang menangis sebab kena sengat tebuan. Okey. Okey, Pak Long sebentar selepas penat membajak sawahnya. Okey, Pak Long tu tengah bersandar di pokok. Tentulah Pak Long sedang berehat. Okey, kita bulatkan perkataan berehat. Okey. Gopal, ya, kerana terpijak kulit pisang. Oh, Gopal nampak tu nak terbah tu. Dia tergelincir, ya, kerana terpijak kulit pisang. Antara kedua-dua perkataan tu yang mana betul? Tergelincir. Bukanlah terkejut, ya, tergelincir. Okey. Untuk soalan nombor 6 ni, Cikong berbasikal sambil nampak tu ada muzik di hujung di mulut dia tu. Dia sedang bersiul-siul ke berbual-bual? Bersiul-siul. Okey, bersiul-siul. Okey, rohani menyanyi sambil di atas pentas. Dia menari, pandai menari, ya, menari di atas pentas. Okey. Pandai semua anak-anak murid cikgu semua, ya. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Selamat belajar. Kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Bye.